Malam ni agak-agaknya makan apa ya? Lepas kelas baru makan ya. Makan apa pula ni? Spaghetti amboi. Spaghetti makan malam-malam. Asal Mak Saleh sangat ni, Lia. Mengidam Lia. Kawan-kawan lain makan apa? Amal ni makan apa, Amal? Ke belum makan juga? Okey, sekejap cikgu record je ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah pukul 8 kita start lah ya. Kawan-kawan lain tak masuk, tak apa, kita start dulu lah. Okey, kita nak mulakan dengan soalan ABC dulu. Jadi kat sini soalannya dia tanya, besarkan sikit. Okey. Antara kumpulan haiwan berikut yang manakah mempunyai tulang belakang? Tulang belakang. Kat sini ada vertebrata. Okey, jawapannya apa guys? Senang sangat ni. Mana satukah mempunyai tulang belakang? Alia kata B. Ama apa, Ma? Okey, betul ke B? Ikan tulang belakang ada, burung ada, buaya ada. Okey, Lia, betul. Jawapannya B. Ama pun B. Okey, nice. Okey, nombor 2. Antara berikut, manakah parasit? Oh, dah lama tak dengar parasit ni. Which one is parasit? Ama kata B juga. Okey, Rafflesia. Betul bunga Rafflesia, bunga Pakma. Bunga Pakma ni kan dia duduk kat mana Siapa tahu? Negeri mana yang ada bunga Pakma? Sebelah Borneo. Ya, Sabah Sarawak lah. Bunga Pakma ni bunga yang besar. Bunga terbesar di dunia tau. Tapi dia parasit. Okey, nombor 3. Menunjukkan susunan radas untuk mengkaji tentang resapan glukosa melalui tiub Wesking. Okey, soalannya mana satu ni? Okey, yang kat sini kalau kita lihat betul-betul, sebelah kiri ni dia adalah kanji, sebelah kanan ni dia adalah glukosa. Okey, sebelum kita nak jawab, antara kanji dengan glukosa, yang manakah yang lebih kecil? Kanji ke glukosa yang kecil? Zarahnya yang kecil. Kena tahu dululah boleh jawab. Betul, glukosa ni lebih kecil. Jadi glukosa ni akan keluar daripada tiub Wesking kerana saiznya yang kecil. Kanji dia tak boleh keluar kerana dia besar. Tak bolehlah dia meresap keluar. Soalannya, apa yang diwakili oleh tiub Wesking? Dia nak tanya apa yang diwakili oleh tiub Wesking dalam sistem pencernaan manusia. Okey. Agaknya tiub Wesking tu mewakili apa dalam perut kita ni? Agak-agaknya apakah yang diwakilkan oleh tiub Wesking? Betul, tiub Wesking ni mewakili usus kecil. Tiub Wesking ni mewakili usus kecil. Okey, bagus. So far bagus. Wafi Udin. Wafi. Okey, Waalaikumsalam Wafi. Okey Wafi, bagus kerana masuk hari ini. Nak lupa, tak apa Amal, tak apa Wafi. Wafi Udin apa? Cikgu tengok yang cikgu punya pun okey. Tengok kat skrin je. Jawab sama-sama yang cikgu tunjuk ni. Okey, apakah jenis keimunan? Okey, minggu lepas dah belajar sikit keimunan. Yang dihasilkan oleh antiserum. Antiserum ni maksudnya kalau kita inject, antiserum tu sendiri yang akan protect diri kita. Antiserum ni contohnya kalau kena gigit di ular, jadi kita nak menunggu badan kita membuat antibody lambat, mati dululah kan.
Jadi kita kena cucuk sesuatu yang lebih cepat untuk dia melawan racun tersebut. Caranya kita cucuk anti-vaksin. Jadi anti-vaksin ni biasanya dia ada pada binatang berbisa itu sendiri. Jadi kalau ular tu boleh ada bisa, dia mesti ada anti-vaksin juga. Faham tak? Jadi ubat tu kemungkinan juga diambil daripada ular tersebut ataupun binatang-binatang yang seumpama dengannya. Okey, jadi apakah anti-vaksin ni jenis macam mana satu ni? Okey, cuba jawab. Anti-vaksin ni jenis mana satu? Alia kata C. Dia adalah keimunan aktif ke pasif? Sebab anti-vaksin ni dia serang. Tapi dia buatan lah, dia buatan. Dia buatan. Jadi yang semula jadi ni tak nak, semula jadi tak nak. Jadi sama ada dia pasif buatan ke dia aktif buatan. Alia kata dia pasif buatan. Dia pasif ke dia aktif? Kawan-kawan lain? Dia adalah pasif buatan. Sebab apa? Kalau yang aktif tu kita sendiri yang menghasilkan dia. Kalau aktif kita sendiri yang buat. Kalau kita tak buat, kan? Jadi kita panggil dia pasif. Okey, dia berbeza dengan vaksin ya. Okey, kalau vaksin dia lain. Vaksin dia injek masuk dalam badan. Okey, lepas tu badan kita yang hasilkan antibodi. Jadi antibodi ni akan serang penyakit. Faham tak? Jadi sebab itu kalau kita guna vaksin, vaksin ni adalah buatan tapi dia adalah aktif buatan. Kenapa dia aktif? Kerana badan kita yang menghasilkan antibodi. Faham tak? Kalau macam antiserum ni bila kita injek dalam badan. Jadi antiserum ni sendiri yang akan merubah racun tersebut. Jadi bukan badan kita yang buat. Jadi sebab itu namanya pasif. Sebab bukan badan kita yang buat. Antiserum sendiri yang serang racun tersebut. Faham tak? Boleh terima macam ni? Jadi apa-apa yang aktif tu badan kita yang buat. Kalau badan kita tak boleh buat, kita panggil dia pasif. Macam baby lah. Baby minum susu dari ibunya kerana baby tak mampu nak buat sendiri. Jadi dipanggil pasif semula jadi. Okey, boleh faham kan? Okey, nombor 5, rajah 2 menunjukkan susunan radas dalam proses elektrolisis air. Elektrolisis air. Dalam air ni kita ada gas-gas yang dikumpulkan dalam uji X, tabung uji X, tabung uji Y. Okey, so dalam air ada apa guys? Apakah gas yang terkumpul dalam uji X dan uji Y? Pada pendapat awak, manakah gas yang terkumpul dalam uji X dan tabung uji Y? Gas apa ada dalam air guys? Cuba komen sikit. Gas apa yang ada dalam air? Kita ada dua gas yang berada dalam air. Hidrogen dengan apa amal satu lagi? Ingat air kita adalah H2O. Kalau kita beli air mineral, dia tuliskan H2O. Air ada hidrogen, air ada oksigen. Jadi kalau yang ada macam yang ada nitrogen ni bukanlah jawapan dia. Kita narrow sikit, kita kecilkan jawapan kita. Jawapan kita antara A dengan D. Mana satu awak rasa? Mana satu awak rasa? Okey. Lia kata D. Kenapa Lia kata D? Sebab apa Lia? Sebab apa Amal kata D? Ada apa-apa petua tak mengatakan dia D? Sebab termina positif dan negatif. Okey, betul. Jawapan kita adalah D. Okey, cara dia macam ni ya.
Cikgu tunjuk sikit contohnya. Hidrogen, okey, ni hidrogen, dia bersifat positif. Dia ada charge positif. Untuk oksigen, dia ada charge negatif. Jadi nampak tak? Sebelah sini negatif kan? Negatif ni sebelah sini, sebelah kiri, yang kanan negatif. Jadi yang tertarik mestilah yang positif. Jadi hidrogen dekat Y. Okey, sebelah positif pula yang tertarik mestilah oksigen. Kerana oksigen negatif, faham tak? Jadi sini menghasilkan oksigen. Sini oksigen. Manakala sini adalah hidrogen. Faham tak? Boleh terima macam ni? Jadi ingat, yang depan ni positif, yang belakang negatif. Ikut termina macam mana Alia cakap tu. Betul. Boleh amal ya? Okey, ada soalan? Boleh cikgu teruskan lagi. Cuma nanti takut lupa lah. Jadi senang nak ingat. Yang mula-mula positif, yang nombor 2 negatif. Senang ingat macam tu. Okey, nombor 6. Antara berikut, manakah merupakan alkali kuat? Okey, jawab. Kita bagi masa sikit. Manakah alkali kuat? Alia kata B. Okey, kawan-kawan lain? Betul tak Alia kat B? Wafiuddin kata ubat gigi. Amal kata adalah B. Okey. Wafiuddin, kalau ubat gigi, kalau dia kuat, apabila luruh gigi kita. Apabila luruh gigi kita. Jadi ubat gigi tak kuat. Yang kuat apa? Yang kuat adalah ubat gigi. Ya. Dalam banyak-banyak ni, dia paling kuat. Tapi dia taklah kuat sangat. Maksudnya dekat sini dia yang paling kuat. Dalam soalan dia paling kuat. Tapi dalam kehidupan kita guna, dia taklah kuat sangat. Faham tak? Kalau dia betul-betul kuat, habislah gigi kita terakakis. Jadi dalam keempat-empat ni, yang paling kuat adalah ubat gigi. Okey, Amal? Hafiuddin betul? Amal pun betul. Amal B ya. B sebut penaik. Sebut penaik tak? D. Yang kuat sikit. Ya, sebut penaik pun alkali juga. Cuma dia dalam ni, nampaknya ubat gigi yang paling kuat. Okey. Okey, nombor 7. Apakah alat digunakan untuk mengukur arus? Okey, kita nak ukur arus, kita guna apa? Arus elektrik. Ammeter, betul. Ammeter ukur arus. Tepat sekali. Ammeter ni ukur arus. Okey, kalau voltmeter ukur apa? Ukur voltan. Perintang buat apa? Perintang dia hadkan arus. Dia hadkan pengaliran arus. Galvanometer ni dia meter je lah. Meter untuk mengukur dia nak mengukur arus boleh, nak mengukur voltan boleh. Mengukur kehadiran arus. Tapi yang paling tepat kat sini kita pakai ammeter lah kan. Okey, 8. Menggunakan sejenis tuas. Ingat lagi tak ni? Tuas fulcrum, lepas tu ada apa ni daya, ada beban. Ingat lagi tak? Okey, jom tengok. Alamak, banyaknya.
Okay, antara bikok manakah merupakan tuas dalam kelas yang sama? Jom tengok lagi. Gambar-gambar penyepit macam ni. Jadi, manakah yang sama dengan penyepit tersebut? Okey guys. Amar kata B. Siapa setuju dengan B? Siapa setuju dengan Amar tu? B? Sudah. Berpening ya? Jom tengok balik gambar tadi. Kat mana fulcrum dia? Okey, kat mana fulcrum dia? Okey, nampak tak? Kalau kita panjangkan. Okey, fulcrum kita kat sini. Kan? Okey, ini kita punya fulcrum. Kita punya beban kat mana? Beban kita kat sini. Okey, ini kita punya beban. Beban pula, daya. Ini kita punya beban. F, D, B. Dia kata macam A. Jom tengok. Kalau A macam mana? A fulcrum kat tengah dia. Sini daya. Kita letak tangan kita kat sini kan. Ini beban. Jadi A bukan. Sebab tadi fulcrum kita dekat ujung. Nampak tak ni? Okey. C ke? Jom tengok balik. C ke? Amar kata B, tengok Amar dulu. Amar B. Sini nampak tak? Sini kita punya fulcrum ni. Ini fulcrum. Sini daya. Sini beban. B betul. Okey, kalau C sama juga. C sini fulcrum. Fulcrum, ini beban. Ini daya. Salah. Salah ni. Okey, kalau ni tengah-tengah fulcrum. Bukan juga. So, paling tepat adalah B. Okey, Amar, tahniah Amar. Lagi, nombor 9 menunjukkan susunan radar satu eksperimen untuk mengkaji pemindahan haba. Jadi kat sini dia gunakan berbagai bahan, contohnya plastik, guna kaca, guna kayu. Lepas tu dia tuang dengan air panas. Air panas dalam ni. Awak rasalah mana yang cepat panas ni? Mana yang cepat panas? Plastik ke, kaca ke, kayu? Plastik je? Tak pastilah pula ni ya. Nak tengok plastik macam mana. Kalau katakan ada besi ke, besilah paling panas kan. Besi tak ada lah pula. Dia pun tak bagi result-nya. Tapi soalan lain ni. Soalan tanya, apakah jenis pemindahan haba ini? Okey, haba dipindahkan. Okey, haba dipindahkan tu kita panggil apa? Okey guys. Alia bekas logam kan? Jawapannya adalah konduksi haba. Betul, kekonduksian haba. Dia tak tanya siapa panas. Dia tanya proses. Betul, namanya kekonduksian haba. Kekonduksian dua. Satu kekonduksian haba. Satu kekonduksian elektrik. Ni haba kan. Kita akan buat kekonduksian haba. Okey. Kalau perolakan ni cecair dengan gas. Okey, ingat lagi tak? Sinaran ni adalah sinaran lah macam matahari tu. Okey, nombor 10. Seorang budak lelaki dia menjerit di dalam sebuah gua. Jerit segua mestilah dia bergema kan? Bunyi yang sama kedengaran semula selepas beberapa saat. Apakah ciri bunyi dalam situasi ini? Dia akan bergema lah. Dia jadi echo. So, awak rasa apakah ciri-ciri bunyi ini? So, apa ciri bunyi ni? Bila masuk kita menjerit, dia bergema. Macam panggung wayang taklah pula kan?
Betul. Dia gema disebabkan Lia cakap dia dipantulkan. Betul, Lia. Betul, Wafi Udin. Dia gema sebab bila kita bercakap, dia akan pantulkan pada dinding gua. Okey. Okey, awak rasa kan dalam kalau kita masuk gua, agaknya selamat tak kita masuk dalam gua? Pada pendapat awak. Masuk dalam gua selamat tak? Amar kata tak selamat. Sebab apa, Amar? Yang pertama kurang oksigen, betul? Sebab dalam sangat mungkin kurang oksigen. Mungkin juga ada binatang yang berbahaya. Tak selamat lah kan? Okey, 11. Haiwan berikut yang manakah berdarah sejuk dan melakukan persenyawaan luar? Menarik soalan ni. Okey, mana satukah haiwan yang melakukan persenyawaan luar? Zarif kata A. Okey, siapa yang bersetuju dengan Zarif? Jawapannya A betul ke? Okey, Afiuddin pun sama. A. Okey, 2 orang. Jawapannya A juga. Ya, betul. Ikan ni dia bersenyawa luar. Pernah tengok ke ikan bersenyawa kat luar? Siapa pernah tengok? Zarif pernah tengok, Zarif? Ke hafal je? Afiuddin tak ada tengok je. Jom kita tengok kejap ya. Saya juga cari ya. Ada tak video dia? Kalau ada, kita boleh tengok lah. Kalau tak ada, tak ada lah ya. Persenyawaan ikan pada daun. Okey, tengok ini. Kejap ya. Ke yang ini ke? Okey, try ni. Kejap. Alamak, lama pula lah dia ni. Dia berputar-putar. Ni mesti iklan ni, nampak tak? Okey, kejap. Aku cari Cikgu akan lajukan sikit. Halo sobat telur tersebut. Setelah selesai proses beberapa saat, Dia akan lompat. Mereka akan menempel ke permukaan tersebut. Nampak tak? Dia nampak telurnya. Sang betina bertelur sementara pejantan boleh nampak telur tak? Sekali lagi. Dia lompat tu. Ikan tu lompat. Dan 2 ekor ni kan jantan betina. Dia nanti lompat pada daun. Nampak tak? Dia lompat. Dia melekat pada daun. Nampak? Tapi dia nampak tak? Okey. Nanti dua-dua jatuh, dia akan tinggalkan telur dia lah. Nampak tak? Ni namanya persenyawaan luar. Boleh bernafas ke? Nanti jadi ikan jatuh lah. Dia naik balik. Dia sekejap je. Dia sekejap je. Okey. Ada yang dekat daun. Ada yang dekat rumput. Tengoklah. Tengok ikan. Tengok jenis ikan. Nampak tak? Ikan dah besar, anaknya dah besar. Nanti dah besar jatuh kat bawah. Okey. Okey, nampak ikan. Dia tunggu anak dia Tapi dia boleh tembak. Dia boleh tembak daun tu supaya jatuh anak dia. Okey, ada tak? Tak tu ditembak ya, tak ada tembak ya. Tak apalah. Okey, begitulah ceritanya. Okey, boleh.
Safidin tu cuba cikgu lajukan. Dia lambatlah sikit. Afiuddin, cikgu lajukan. Nampak laju. Sebab yang jadi anak tu dia rakam beberapa hari selepas tu lah. Okey. Dah. 12. Menunjukkan sejenis interaksi burung helang dengan ikan. 12. So, apakah interaksi ini? Okey, apakah interaksi ini? Burung helang dengan ikan. A. Mangsa dan pemangsa. Betul. Mangsa dan permangsa. Bagus. Okey, ini adalah pencernaan, penghadaman, digestif. Antara organ berikut, manakah merembeskan asid hidroklorik? Dalam badan kita ada bahagian yang merembeskan asid hidroklorik. Mana satu, guys? Awak rasa mana satu? Besarkan sikit. Alia kata B. Kawan-kawan lain? B tu apa, Alia? Supaya kawan-kawan lain tahu B tu apa? Ya, jawapannya adalah perut. Ingat asid ada dalam perut. Sebab itu kita tak boleh minum benda-benda yang berasid berlebihan. Macam kopi. Kopi tu berasid tau. Bolehlah minum sikit-sikit kan. Minum berlebihan. Jadi perut kita akan bertambah asid. Okay, jadi asid tu tujuan dia. Asid kat sini ni tujuan dia kat perut ni untuk membunuh bakteria. Jadi kalau ada bakteria atau makan bakteria ke, dia boleh bunuh kat situ. Okey, lagi 14. Penyakit berikut yang manakah berjangkit melalui air? Okey, manakah berjangkit melalui air? Alia kata C. Kawan-kawan lain, setuju tak Alia? Berjangkit melalui air. Macam Zarif, rasa apa? Afiuddin? Amar ke? Kuratu ke? Apa jawapannya? Tak ada orang? Alia kata C. Jawapannya adalah selsema. Selsema dia berair kan? Dia boleh berjangkit melalui air. Patutnya dia udara boleh juga ni. Sebab bila kita bergesin, kita punya air hingus tu kan, yang kecil-kecil tu, dia boleh lalu ke udara pun boleh, lalu ke air pun boleh. Sebab dia adalah selsema ni dia daripada virus tau. Flu. Virus. Virus dahsyat, dia boleh bunuh bakteria. Okey, 15. Antara kaedah pembersihan berikut, yang manakah berupaya menghilangkan bau dalam air? Okey, kita nak hilangkan bau dalam air, cara macam mana? Kuratu kata betul. Betul lah kuratu yang tadi Okey, macam mana kita nak hilangkan bau air? Patutnya pengoksidaan. Pengoksidaan tak ada kat sini. Kalau pendidihan boleh buat apa? Pendidihan boleh bunuh saja bakteria. Dia boleh bunuh bakteria sebab panas kan? Dia guna haba yang tinggi, dia boleh bunuh bakteria. Jadi, bau tetap ada. Bukan. Penyulingan kuratu. Betul. Penyulingan sebab kita buang semua bahan-bahan yang ada dalam cecair tersebut. Sebab kita panaskan dia, jadi gas. Lepas tu disulingkan. Betul, jawapannya penyulingan. Klorin. Klorin ni dia bunuh bakteria. Dan dia ada bau klorin lah. Bunuh dan bersihkan.
Pemendakan, dia cuma mendakkan bahan-bahan tapi airnya masih lagi berbau. The best way kita pakai penyulingan. Okey, 16. Antara berikut manakah mempunyai nilai pH kurang dari 7? Kurang dari 7 asid ke alkali? pH kurang dari 7 asid ke alkali, guys? Asid, betul. Kurang daripada 7 asid maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dah neutral. Jadi kurang dari 7 ni semua ni adalah asid. Okey, betul, bagus. Okey, agak-agaknya kat sini manakah asid? Mana asid? Ubat gigi tak boleh. Ubat gigi alkali tadi kan? Mana tahu, okeylah tu. Okey, mana asid? Agak-agaknya tomato. Betul. Tomato asid. Sabun alkali tau. Benda-benda pahit ni alkali. Isolate neutral. Isolate ni neutral. Okey. 17. Antara berikut manakah mempunyai kekuatan medan elektromagnet? Okey, jawab. Manakah mempengaruhi? Mempunyai pula. Mempengaruhi kekuatan medan elektromagnet. Zarif kata C. Jom tengok dulu. Nombor 1. Bentuk konduktor. Bentuk tak mempengaruhi. Yes, arus mempengaruhi. Lagi banyak arus, lagi tinggi kekuatan elektromagnet. Bilangan lilitan kegelung. Betul. Lagi banyak lilitan dia, lagi banyaklah elektromagnet. 2 dan 3. 1 bukan kan? Mana ada 1 tu buang dulu. Kita ada 2 pilihan. B dengan C. Kita kecilkanlah pilihan dia. Sini 2, 3 dah ada ni. 4 apa? Jenis konduktor tak mempengaruhi. Jadi arus dengan bilangan. Mempengaruhi kekuatan. Okey, lagi 18. Rajah 7 menunjukkan sebuah bongkah kayu yang sebahagiannya terendam di dalam air. Sebahagian terendam dalam air. Maksudnya kita ada daya apung. Okey. Alright, soalannya apa? Okey, antara berikut manakah adalah betul mengenai situasi kayu yang terapung tadi? Okey guys, apa pendapat awak? Okey, Alia kata A. Okey, kawan-kawan lain? Adakah bersetuju dengan Alia tu? Aiman Anaki. Okey Aiman Anaki, boleh. Aiman bagi tandas. Okey. So, jawapannya adalah A. Betul Alia. Ketumpatan bongkar kurang dari ketumpatan air. Sebab itulah dia timbul. Kalau dia tinggi, macam tinggi kan? Dia tenggelam macam batu. Jadi sini bukanlah. Okey. Boleh Alright. Lagi. 19 berikut manakah adalah kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian kita. Okey. 19. Apakah jawapan dia? Okey, Alia kata D. Orang ramai jawab D. Jom tengok. Yang pertama, Mercury. Ini betul. Nombor 1 betul. Yang mana tak ada tu kita potong siap-siap.
Okey, nombor 2, kapal selam di lautan. Kapal selam ada kembang kecut ke? Tak ada kot. Lagi penggera telefon ada kembang kecut ke? Macam tak ada. Ruang landasan kereta api ni pakai. Betul. Jawapannya D. Okey, bahagian A, soalan terakhir bahagian A 20. Sebuah kapal selam sedang menghantar gelombang bunyi ke arah batu. Dia nak kesan batu ni. Apakah fenomena gelombang tersebut? Dia menghantar. Lepas tu gelombang tu datang balik kat dia. Sebab dia nak beritahu isyarat yang dia terima. Okey, dia hantar gelombang dan gelombang tu datang balik. Jadi fenomena apakah itu? Itu namanya fenomena pantulan. Ya, betul. Contohnya kita ada kapal selam. So kapal selam ni akan hantar isyarat terkena kepada apa-apa kat depan ni. Nanti isyarat tu akan datang balik. Dapatlah balik, pergi dan balik. Jadi sini adalah pantulan. Okey, jawapannya adalah pantulan ya. Okey, Afiuddin, tahniah. Alright, so kita nak masuk bahagian B. Okey, bahagian B ni insya-Allah senang saja. Dia macam matematik juga. Bahagian B senang. Bahagian C lah susah sikit. Dia banyak kerenah kan. Bahagian B ni insya-Allah senang. Okey, kita mulakan. Ada minit lagi, kita ada 20 minit lebih kurang. Okey. Dekat sini kita ada pokok bunga orkid, pokok pisang. Soalannya ditanya, apakah persamaan? Tandakan tik saja. Yang salah jangan pangkah. So awak tengok ni, kita tengok yang manakah yang betul. Okey, jadi nak senang kita buat ABC lah. ABC. Okey, ABC kalau awak nak nampak ada 2 markah ni. Biasanya 2 markah tu 2 poin yang betul lah. Agak-agaknya manakah yang betul? 2 poin yang betul. Lia kata A dengan B. Okey, kawan lain? Setuju tak dengan Lia? A dengan B. Dia nak minta persamaan. Okey, B tu apa? Pokok ini mempunyai batang tidak berkayu. B betul. A betul tak? A. Siapa setuju dengan A? Jawapan ada 2. Sebab 2 markah ni. Jawapan ada 2. Kalau A, pokok-pokok ini mempunyai akar serabut. Ya, betul. Akar serabut. C, pokok-pokok ini membiak melalui spora. Bukan. Ni macam ni membiak melalui anak. Tu tak sama. Okey, B. Soalan berikutnya. Dia kata apa ni? Antara tumbuhan berikut, manakah mempunyai daun berurat jejala? Okey, cikgu buat A, B, C. 2 markah. Cuba pilih 2. Daun berurat jejala. Jejala tahu jejala? Jejala tahu ke? Tak pernah tengok burung getah. Jejala tahu tak? Jejala yang pokok macam ni lah. Ini jejala. Kalau selari, dia straight. Macam ni selari. Faham tak? Ni selari. Ini jejala. Okey? Pokok getah tak pernah tengok. Macam mana? Jom kita tengok sekarang juga. Okey. Dia kata A dengan B. Jom tengok sekarang juga. Pokok getah je. Okey. Pokok getah. Daun. Ni daun pokok getah. Nampak tak? Ni. Pokok jelutung. Mana pokok getah? Ni pokok getah. Dulu-dulu pokok getah ni, kalau kering, kita jadikan dia hiasan. Nampak tak ni? Kalau orang dulu-dulu, pokoknya dijemur pokoknya, lepas tu dibuang. Daun dibuang, tinggal ganti ni kan. Ranting ni dia buat gubahan. Jadi dia adalah
jejala. Faham tak? Okey Lia? Nampak ya? Pokok getah. Okey dah lagi. Jadi pokok getah ya. Pokok getah ya. Pokok bunga raya pun ya. Wifi Udin. Kak Upin dan Ipin ada. Upin dan Ipin pun ada. Betul. Okey, 2. Asid dan alkali boleh didapati dalam pelbagai bahan kegunaan harian. So, dia nak kita bulatkan 2 bahan asid yang digunakan dalam kehidupan harian. Dia nak 2. Okey. Cuba korang komen. 2. Apakah yang ada asid? Ubat gigi alkali tadi. Tadi kita bincang ubat gigi alkali. Wifi Udin. Ingat? Alkali kuat tadi kan? Shampoo pun alkali ya. Shampoo, sabun, semua tu adalah alkali. Jadi, minuman berkarbonat dengan cuka adalah asid. Asid yang tak kuat lah. Shampoo beralkali. Ingat tu Alia. Shampoo, sabun, ubat gigi, apa-apa yang dalam bilik air, semua beralkali. Alkali sifat dia licin Alia. Ingat, sifat dia licin. Sabun licin kan? Alkali. Shampoo licin, alkali. Kalau kita dulu masa COVID, kan kita ada disinfectant tu Allahu Akbar, nama lupa lagi apa nama dah. Yang kita sapu-sapu tangan tu kan? Yang membunuh kuman tu. Itu kan licin. Itu alkali juga. Jadi salah satu nak tahu dia alkali tak, dia bersifat licin. Masam dan masam pula. Masam asid pahit. Pahit dan licin. Sanitizer, ya Amar, sanitizer. Sanitizer tu kalau kan licin. Sanitizer licin, dia alkali ya. Jadi ingat licin, ingat alkali. Okey, B. Rajah menunjukkan skala pH untuk menunjukkan nilai pH 2 bahan P dan Q. Okey, nak tahu pH. Okey, jom. Soalannya, antara bahan berikut yang manakah merupakan bahan P dan Q? Cuba tengok. Okey, bahan P ni mana satu? Sebelum tu, P ni asid ke alkali? P ni adalah asid lah, kurang dari 7. Q ni alkali, lebih dari 7. Okey, kita tengok yang P dulu. Okey, antara air laut dengan jus tomato, manakah berasid? Air laut masin kan? Air laut dia bukan asid, bukan alkali. Dua-dua bukan. Air laut bukan asid. Air laut neutral. Cuma ada garam je. Jadi tomato lah berasid sebab dia masam. Sifat asid ni masam. Okey, Q pula. Q ni adalah alkali. Manakah alkali? Sebut penaik lah. Sebut penaik. Ni jus lemon ni asid. Okey. Okey, nombor 3. Tandakan tik bagi penyakit yang disebabkan oleh vektor. Okey, agak-agaknya mana satukah yang disebabkan oleh vektor? Ini ada 2 markah. Jadi korang kena tik 2 yang disebabkan oleh vektor. Okey. Alia kata 1 dengan 3. Kawan-kawan ni setuju tak? 1 dengan 3. Okey, betul. Kapialu dengan malaria. Demam kapialu dengan demam malaria.
Okey, sesetengah patogen ni adalah mikro yang jahat, mikro organism yang jahat. Menggunakan haiwan ni vektor lah. Haiwan ni vektor lah. Menggunakan vektor untuk memindahkan dari satu orang ke orang yang lain. Host tu orang, pesakit. Padankan vektor dengan patogen yang sesuai. Okey, kita tengok lalat dulu. Okey, lalat dia membawa patogen apa? Kita buat A, B, C, D. Senang nak tulis. Lalat dengan Zika? Bukan. Zika tu nyamuk. Zika nyamuk. Ini lalat dia. Lalat bawa apa? Lalat bawa Salmonella. Cantik namanya. Sebab itu kalau kita tengok video makanan yang dekat India tu kan, makanan yang kotor-kotor ke, cuba tengok komen dia. Mesti orang sebut Salmonella. Sebab lalat terbang dia membawa Salmonella. Boleh kena sakit perut jugalah. Okey, tikus. Tikus dia akan bawa kencing tikus, iaitu Bacteria Leptospira. Boleh menyebabkan kencing tikus. Okey, boleh. Lagi. Okey, tanda kantik mengenai jasad angkasa. Okey, kita nak tengok jasad angkasa. Okey, mana satu kan nak tik ni? 1 sampai 4. Okey, korang baca, beritahu cikgu. Yang mana cikgu perlu tik? Amar cakap A. Komet kelihatan bersinar. Tadi Mana? Ke tadi? Ke yang lain tu Wah, yang tu yang tadi Mai. Okey, dah. Alia kata D. Okey, yang last kali ya. Okey, tengok ini komet kelihatan bersinar apabila menghampiri matahari. Betul. Amar, nombor 1 betul. Sebab komet ni sejuk. Bila dia menghampiri matahari, dia akan ada ekor yang panjang. Sebab dia akan jadi evaporation. Dia jadi macam penguapan lah, ekor panjang kan. Jadi dia nampak bersinar. Sebab tu kita nampak hujan meteor tu, hujan dia macam bersinar-sinar. Okey, nombor 2, meteorite merupakan serpihan daripada asteroid. Betul. Komet terdiri daripada gas, ais dan juga logam. Komet terdiri daripada ais dan juga gas. Logam tak ada. Komet bergerak bebas di angkasa. Tak, dia mengikut orbit. Dia tak bebas, dia ada orbit dia tersendiri. Okey, dah. B. Lingkaran asteroid terletak di antara dua planet. Okey, dua planet manakah asteroid wujud? Tapi dia jauh sikit daripada bumi. Mustari dengan apa, Kuratu? Mustari betul? Dia terhimpit tengah-tengah. Mustari dengan Marikh, ya. Kita ada bumi. Bumi kan, lepas bumi Marikh. Lepas Marikh barulah Mustari. Jadi kat sinilah kita punya asteroid. Nasib baik tak kena bumi. Jadi kita punya Marikh ni menyelamat bumi daripada terkena hentaman asteroid. Jadi Marikh tu baik jugalah. Okey, nombor 5. Tenaga wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, X. X ni tenaga apa ni? Dia guna anak panah. Korang rasa dia tenaga apa?
Tenaga, nama penuh dia apa nama penuhnya Elia? Ilyas itu betul, nama penuh dia apa? Nama penuhnya apa? Tenaga apa? Tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan elastik. Okey, yang budak buat basikal ni apa? Bergerak tu. Tenaga apa? Kalau bergerak tenaga kinetik. Betul, kinetik. Okey, kita nak suaikan. Padankan X dan Y. X tadi elastik, Y tadi kinetik. Okey, kita tengok X dulu. Okey, pilih. X, A, B, C, D. Senang korang nak pilih. X mana satu? Oh, dah ada lah kan? X dah ada lah. Alamak, X gravity dah ada. Tanda je lah. Aduh. Isi tempat kosong melengkapkan pernyataan di bawah. Okey, tenaga adalah keupayaan untuk melakukan apa? Melakukan kerja. Bagus. Melakukan kerja. Tenaga tidak boleh. Tidak boleh. Amar, tu boleh juga. Kalau ditanya definisi boleh. Dari tenaga. Tarik dan tolak. Kalau dia tanya definisi lah. Okey, tenaga tidak boleh dicipta, betul. Atau dimusnahkan. Tepat sekali. Okey, bagus. Well done. Okay, kita masuk sikit. Bahagian C ada banyak bahagian. Kita ada bukan 8 minit lagi. Kita buat satu soalan lah ya. InsyaAllah. Sempat ni kot. Kita buat satu ke dua soalan tengok. Okey, dekat sini kita nampak soalan 6A. Menunjukkan interaksi antara haiwan dan tumbuhan. Namakan gas X. Okey, gas X dihasilkan oleh pokok. Gas B dihasilkan oleh lembu. Diminta kita namakan. Okey, A tu gas apa guys? A tu gas apa? Cuba komen sikit. A tu adalah gas oksigen sebab dihasilkan oleh pokok. Okey, B adalah karbon dioksida. Macam kita lah bernafas menghasilkan karbon dioksida. 2. Terangkan mengapa gas yang diserap dan dibebaskan oleh pokok yang sama berbeza pada waktu siang dan malam. Betul. Siang dihasilkan lain, malam dihasilkan lain. Okey. Saya sebutkan diserap dan dibebaskan. Okey, kita tengok siang dulu. Kalau siang ada apa? Siang dia ada matahari kan. Jadi siang dia akan membuat fotosintesis. Jadi siang tu kadar fotosintesis lebih tinggi daripada respirasi sel. Pada waktu siang. Okey. Jadi sebab itulah siang banyak oksigen dihasilkan. Faham tak? Kalau siang, kalau malam dia banyak tumbuhan menjalankan respirasi sel sahaja kerana ketiadaan
cahaya matahari. Boleh jadi siang ada fotosintesis, dia akan hasilkan oksigen. Malam kalau respirasi sel, dia menghasilkan karbon dioksida. Macam kita jugalah. Sebenarnya waktu malam pokok rehat. Sebab itu kalau kita pasang terlalu banyak cahaya, itu namanya pencemaran cahaya. Kan kita banyak kan kat rumah pasang cahaya, pokok nak rehat pun tak boleh. Kesian kat pokok tu. Pasang cahaya, jadi kalau pokok bunga kena cahaya lampu kita kan, siang kena cahaya, malam kena cahaya. Itu namanya pencemaran cahaya. Korang pernah dengar pencemaran udara je kan? Pencemaran bunyi. Sebenarnya pencemaran cahaya pun ada. Jadi kita sebenarnya tak boleh nak pasang banyak sangat cahaya lah. Kesian kepada pokok-pokok. Dia nak rehat. Ya, sikit-sikit bolehlah pasang untuk keselamatan. So, okey lah guys. Aku rasa cukup lah untuk malam ni kot. B ni kita sambung minggu depan. Minggu depan. Nanti kita bincang lah minggu depan tu Okey, nak tanya apa tak guys sampai sini? Boleh faham kan? Nampaknya cikgu nampak korang boleh jawab je. Baguslah tu boleh jawab. Semuanya boleh jawab. Mudah-mudahan nanti hujung tahun soalan UASA ni dapatlah jawab dengan bagus. Jadi cikgu target habis set ni kita akan buat satu set lagi. Sebenarnya cikgu target 3 set barulah seronok sikit. Cuma cikgu kira-kira macam tak sempat 3 set. Mungkin 2 set je kot. Tapi tak apalah ya, mudah-mudahan korang dapatlah sesuatu. Okeylah guys, jumpa lagi minggu depan. Korang nak rehat ke, nak pergi makan ke, silakan ya. Okey, bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.